Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a wajhillah wa maradatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma syrah sudurana lil islam wa yassir lana umurana. Allahumma aftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma aftah alaina fi ulumin aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghimpunkan kita di dalam dakapan kasih sayangnya, dijemput dan diizinkan olehnya kepada kita untuk berada di dalam rumahnya. Ini adalah suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita, kerana kalau bukan Allah ingin muliakan kita, maka kita berada di tempat selain daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada tempat yang mana di dalamnya dihubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan kerana kasih sayang dan juga kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mungkin kita berada dalam majlis yang lara, majlis yang kelekaan, penuh dengan kealpaan dan juga kelupaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang tidak dihubungkan dengan penciptanya, bahkan hatinya penuh dengan kelalaian dan juga kecintaan kepada dunia ini. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila sentiasa dijalinkan diri kita dengan majlis-majlis yang seperti ini, yang insya-Allah kita sedang menuntut ilmu yang bermanfaat. Tanda ilmu yang bermanfaat itu, semakin kita menuntut ilmu tersebut, semakin bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin rindu kita kepada kampung akhirat, semakin kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah, Tuhan yang ciptakan kita. Dan semakin bertambah ilmu bermanfaat itu, maka semakin hilang kegemaran kita kepada kecintaan dunia ini dan juga apa yang berada di antaranya. Dan kecintaan kita bersama dengan kecenderungan, kerinduan adalah kepada negeri kita yang asal, yang hakiki, iaitu negeri akhirat. Semoga Allah Ta'ala sentiasa tambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga usia yang terbaki Allah Ta'ala gunakan ia dengan sebaik-baiknya di dalam penambahan ilmu yang bermanfaat. Semakin detik dan juga saat berlalu, semakin bertambah pengenalan kita kepada Allah, bertambah pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah pengenalan kita kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita menyambung pengajian kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih, mari kita sama-sama bacakan Ummul Kitab kepada dan dihadiahkan kepada Imam Ghazali dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada kita ilmu, cahaya dan juga makrifat, rahsia-rahsia yang Allah Taala telah tuangkan kepada Imam Ghazali juga dilimpahkan ke dalam dada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat ke-39, nasihat yang ke-11. Ibadatmu hendaklah mengikuti aturan syarak. Wahai anakku yang tercinta, pati segala ilmu itu ialah bahawa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala
pada segala suruhan, larangan, perkataan dan perbuatan. Maka segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggal hendaklah mengikuti peraturan syariat. Kalau tidak, ia akan menjadi dosa seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya hari-hari tasyrik, maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga berdosa walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadat. Baik, di dalam nasihat ini Imam Ghazali menerangkan mengenai motif dan juga tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana hamba Allah yang datang ke dunia ini dan melalaikan motif dan juga tujuan dia diciptakan, iaitu untuk beribadah, maka kehidupannya di atas dunia ini adalah penuh dengan kesia-siaan, kerana dia tidak dapat merealisasikan dan tidak dapat menyempurnakan tujuan dan juga amanah tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pikulkan ke atas dia, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga matlamat akhir daripada ibadah tersebut adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia itu asalnya adalah datang daripada alam arwah, daripada alam roh. Ketika itu tidak ada jasad pada kita. Kita berbentuk roh, kita berbentuk nurani, rohani, berbentuk cahaya. Kita tidak ada sesuatu yang berbentuk empirical, tidak ada sesuatu berbentuk jasmani, tidak ada jasad, tidak ada anggota badan. Maka tidak ada syariat di sana. Ketika kita di alam arwah, hanya pengetahuan di sisi Allah berapa lama kita hidup ketika kita berada di alam roh. Ketika kita dalam keadaan roh, 1,000,000 tahun, 2,000,000 tahun, ilmunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berasal daripada sana, daripada alam arwah, yang mana di sana kita hidup tanpa kedai, tanpa makanan, tanpa minuman, tiada duit. Di sana tidak ada lagi dolar, pound sterling, tidak ada yen, tidak ada ringgit, rupiah, rand, tidak ada dolar Singapura, dolar Brunei, tanpa ringgit, tanpa wang. Tapi manusia hidup dalam keadaan kehidupannya sebagai roh. Maka roh pada ketika itu tidak ada jasad, tidak ada jasmani, dan itu adalah diri kita yang sebenarnya. Yang ada pada ketika itu adalah makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada roh tersebut yang berbentuk nurani itu ialah pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita semua kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita semua mengakui Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Dan ianya dirakamkan di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatkanlah tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian dengan seluruh anak Nabi Adam alaihissalam, yakni termasuk Nabi Adam alaihissalam sekali, yakni seluruh roh-roh manusia berjanji dan diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka disaksikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala bertanya kepada mereka setelah Allah Taala menjadikan roh-roh kita menyaksikan Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka kita semua menjawab, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan. Bala syahidna, bahkan kami saksikan engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah, dan kami ingatkan perjanjian ini di dalam Al-Quran kepada kamu supaya nanti di akhirat tidak ada seorang pun yang datang kepada aku, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak mengetahui mengenai perjanjian yang telah diambil di antara kami denganmu wahai Allah. Mengapa kamu jalankan perhisaban di atas kami di hari mahsyar ini? Bahkan kami tidak pernah berjanji denganmu. Maka seseorang yang terlupa
akan perjanjian tersebut tidak boleh menjadi alasan di akhirat bahawa dia terlupa perjanjiannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memikul amanah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran telah diutus, wahyu telah diturunkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan kepada kita bahawa roh kita pernah berjanji di hadapan Allah dan pernah mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dan apabila amanah la ilaha illallah itu dahulunya kami ingin berikan kepada gunung, kami ingin berikan kepada lautan, kami ingin berikan kepada langit, kami ingin berikan amanah la ilaha illallah itu kepada bumi. Mereka semuanya menolak untuk memikul amanah tersebut, kerana mereka mengetahui begitu beratnya amanah la ilaha illallah. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Dan apabila kami serahkan amanah itu kepada manusia, maka manusia menerimanya, bersetuju untuk menerima dan memikul amanah la ilaha illallah. Innahu kana zaluman jahula. Dan sesungguhnya manusia itu adalah amat-amat zalim dan juga amat-amat jahil apabila dia mengabaikan amanah yang telah dipikulkan kepadanya. Maka ketika di alam arwah, roh kita berada dalam ekstasi, roh kita berada dalam suatu bentuk kelazatan, kerana roh kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah bentuk roh tersebut? Bentuk dan juga rupa roh, ilmunya juga adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah roh itu berbentuk seperti manusia, ada mata, dua mata seperti ini? Wallahu alam. Kita tidak mengetahui bagaimana bentuk dan juga rupa roh tersebut. Tetapi roh itu mempunyai mata, tidak tahu bagaimana bentuk matanya. Roh kita itu mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi kita tidak tahu bagaimana bentuk telinga tersebut. Roh tersebut mempunyai mulut untuk berbicara, tetapi kita tidak dapat membayangkan, kita tidak dapat ketahui bagaimana bentuk mulut roh kita itu. Tapi roh kita boleh berbicara, roh kita boleh melihat, roh kita boleh mendengar. Ketika itu tidak ada lagi jasad seperti ini. Apabila datang jasad, baru ada bola mata dengan saraf optiknya, baru ada gegenang telinga bersama dengan saraf pendengaran. Bila ada jasad, baru ada mulut, baru ada kotak suara dan juga lidah untuk kita boleh berbicara. Tapi ketika di alam roh, ianya berbentuk cahaya. Setiap manusia berbentuk dalam keadaan roh yang kita tidak ketahui bagaimana keadaan rohnya. Yas'alunaka 'anil ruh Qulir ruhu min amri rabbi. Dalam surah Isra menyatakan bahawa wahai kekasihku, mereka bertanya kepadamu mengenai roh, katakan kepadanya qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ilmu mengenainya tidak diberikan kepada manusia kecuali sedikit. Namun dengan sedikit yang diberikan ilmu mengenai roh itulah yang kita gunakan untuk mencari jalan pulang kembali kepada hakikat diri kita supaya kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seorang yang mencari jalan untuk mengenal dirinya, maka dia akan membawa kepada pengenalan dirinya ketika di alam arwah, ketika dia mengambil perjanjian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesaksian syahadah bala syahidana. Kesaksian itulah yang hari ini kita ulang sekali lagi ucapan syahadah. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan penyaksian itu adalah di atas pengalaman roh tersebut kerana pernah menyaksikan Allah. Mata rohani kita, mata hati kita, kita panggil mata roh. Apabila diperbadankan, yang berada dalam mata itu, dalam roh kita sebut, kita panggil sebagai mata hati. Juga dipanggil sebagai mata rohani. Juga di dalam bahasa Arab kita panggil sebagai al-basirah. Al-basirah, mata keyakinan hati. Mata kasar manusia ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-basar. Manakala mata rohani adalah al-basirah. Maka roh tersebut menyaksikan Allah, pernah mendengar
kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dan roh kita pernah berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu apabila roh itu diperbadankan dalam jasad kita yang berbentuk darah, berbentuk daging, berbentuk otot, yang diperbuat daripada jasad, yang diperbuat daripada tanah, berasal daripada tanah dan juga berasal daripada mimma'im mahin, daripada air yang hina, daripada air sperma yang jijik yang kamu pandang itu, daripada itu diciptakan kamu. Maka roh itu terlupa akan perjanjian tersebut, maka Al-Quran dan juga Nabi SAW diutus oleh Allah untuk ingatkan kita. Maka apabila diperbadankan kepada jasad kita, maka dengan sekali lagi kita dituntut di dalam rukun Islam untuk sekali lagi kita ucapkan syahadah dengan lidah kita. Yang dahulu kita pernah sebut dengan mulut rohani kita ketika di alam arwah. Maka sekali lagi kita di atas dunia ini, pada rukun Islam yang pertama, untuk ucap semula kalimah syahadah itu ke kalimah penyaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Seseorang yang cuba memahami apa yang terkandung dan apa yang tersirat di sebalik syahadah ini, dia akan jumpa jalan-jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang cuba mencari jawapan, bagaimana saya tidak pernah melihat Allah tetapi saya disuruh untuk menyebutkan suatu lafaz yang agung, yang besar, yang hebat, yang berat, untuk menyaksikan ketuhanan Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk naik saksi ke atas ketuhanan Allah. Ini adalah suatu perkara yang agung dan perkara yang mendalam, makna yang mendalam dalam agama kita. Kerana itu ulama mengatakan dengan merenung kepada kalimah syahadah itu sudah boleh menjadi jalan untuk seseorang itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan syahadah. Saya bagi contoh. Bagaimana jika kita dipanggil ke balai rong istana untuk menjadi saksi kepada pertabalan Sultan. Sultan yang baru diganti dan ingin ditabalkan menjadi raja. Dan apabila Sultan ditabal menjadi yang di-Pertuan Agong ataupun menjadi Sultan, maka adat istiadatnya akan memegang Quran dan akan mengatakan wallahi wa billahi wa tallahi. Kemudian ada sumpah aku janji akan disebutkan oleh Sultan. Maka ianya perlu disaksikan oleh penyaksi, oleh tukang saksi di atas aku janji ataupun sumpah yang disebut oleh Sultan yang ditabalkan untuk menjadi raja yang baru itu. Bagaimana seseorang itu jika dia dipilih untuk menjadi saksi kepada pertabalan raja itu? Adakah kita merasakan diri kita dimuliakan, dihormati? Sudah tentu. Hatinya akan gembira. Siapa saya tiba-tiba dipilih untuk berada dalam balai rong untuk menjadi saksi kepada pertabalan raja. Ini sebagai suatu permisalan untuk memudahkan kefahaman. Bukan bermakna Allah SWT naik menjadi Tuhan jadi kita saksikan, tidak. Walillahil masalul a'la. Allah SWT mempunyai perumpamaan yang lebih hebat lagi, yang lebih tinggi daripada apa yang kita misalkan. Itu sebagai takribul faham, untuk mendekatkan kita kepada kefahaman. Kita daripada rakyat yang biasa, kita bukan daripada kerabat diraja, kita bukan daripada golongan bangsawan, tiba-tiba dipanggil untuk masuk ke dalam balai rong untuk menjadi saksi kepada wallahi wa billahi wa tallahi, sebagai sumpah aku janji oleh Sultan untuk dia ditabalkan menjadi raja.
Maka demikian bagaimana kita dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dipilih, yang Allah Taala zahirkan. Dahulu kita tidak ada, roh kita tidak pernah ada. Kemudian Allah Taala zahirkan, Allah Taala ciptakan. Setelah ciptakan kita dengan penuh kelemahan kita, dengan penuh kekurangan kita, kita dituntut untuk menjadi saksi kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada alam arwah diperbadankan ke dalam jasad kita. Nah, lidah kita dituntut untuk mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Maka tidak timbul masalah jika seseorang mengatakan, saya tidak pernah menyaksikan Allah, bagaimana saya boleh mengucapkan saksi kepada ketuhanan Allah? Kamu pernah menyaksikan Allah ketika kamu di alam arwah, ketika kamu di alam roh. Dalil dan juga nasnya adalah daripada Al-Quran. Kamu baca ayatnya bahawa Allah Ta'ala telah mengatakan, Allah telah menjadikan kamu sebagai saksi kepada ketuhanan Allah. Kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dan kamu telah menjawab, bala syahidina, bahkan kami saksikan. Maka ketika di alam arwah, yang hanya adalah pengenalan. Semua roh pada ketika itu adalah pada tingkatan Al-Arif Billah. Al-Arif Billah. Apakah Arif Billah? Itu mereka yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana jika pengenalan itu ada pada manusia pada ketika ini, merekalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Merekalah yang dikenali dalam golongan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang terbuka semula mata hatinya, hijab-hijab dan juga dinding-dindingnya tersingkap semula sehingga mata hati itu dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana mata roh itu pernah menyaksikan Allah ketika di alam arwah. Roh kita pernah bermusyahadah dengan Allah. Kerana musyahadah itulah menyebabkan Allah Ta'ala mengambil persaksian daripada kita. Apakah itu musyahadah? Iaitu depan-mendepan. Saksi menyaksikan. Allah menyaksikan kita dan kita menyaksikan Allah. Itu dipanggil sebagai musyahadah. Dan ketika roh kita diperbadankan, ditiup ke dalam jasad kita, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk bersihkan hati kita dan sucikan segala penyakit hati dan segala hijab yang menyelubungi hati kita sehingga mata hati tersebut sekali lagi celik untuk bermusyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan, adakah ketika di dunia ini kita boleh sekali lagi menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala? Persoalan, adakah ketika di dunia ini kita boleh menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawapannya, itulah yang dituntut dalam agama kita. Mata kasar kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi apabila kita menyebut menyaksikan Allah adalah dengan mata hati kita. Itulah rukun agama yang ketiga yang kita perlu sempurnakan untuk melengkapkan kehidupan agama kita sebagai seorang mukmin. Rukun agama ada 3, iman, Islam dan ihsan. Iman ada 6 kepercayaan, iaitu 6 rukun iman. Dalam Islam ada 5 rukun Islam, dalamnya ada 5 elemen. Dan ihsan di dalamnya, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kamu beribadah, kamu menjadi hamba abdi, kamu mengabdikan diri kepada Allah sebagai hambanya dalam keadaan ka'annaka tarah. Kamu beribadah, kamu melakukan suatu amalan seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kamu menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud menyaksikan Allah? Seolah-olah, disebut seolah-olah kerana yang dimasukkan dengan menyaksikan Allah semula adalah mata hati, bukan mata kepala. Mata kepala sebagai alat perantaraan untuk melihat alam, untuk melihat kejadian, supaya dengannya dia dapat ilmu untuk sampaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam dipanggil sebagai alam kerana alam itu adalah alat untuk mendapatkan ilmu mengenal Allah. Kerana alam itu berasal daripada perkataan ilmu. Alam itu adalah daripada perkataan ilmu, dan di atas sirah alam itu ianya menjadi alat. Kalau khatam juga seperti sirah alam. Khatam alat untuk cop. Alam alat untuk mendapat ilmu. Ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kasar. Mata kasar
tidak mampu untuk melihat Allah di atas dunia ini. Ini pernah diminta oleh Nabi Musa alaihi salam. Rabbi arini anzur ilaik, wahai Allah, tunjukkan dirimu, aku ingin melihatmu. Lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, kamu tidak akan mampu untuk melihat aku. Tapi jika kamu inginkan yang demikian, kamu lihat di atas gunung tersebut, aku akan zahirkan diriku di sana. Jika gunung itu berada pada tempatnya, maka kamu akan mampu untuk melihatku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin menzahirkan dirinya, tetapi Allah hanya menzahirkan cahayanya sahaja. Hanya cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan di sana. Daripada cahaya Allah di atas gunung tersebut, cahaya itu tidak dapat menanggung cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, dan gunung itu telah bergoncang dan hancur. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa AS telah jatuh pingsan. Kerana apa? Kerana tidak mampu untuk melihat cahaya Allah. Kalau cahaya Allah tidak mampu menanggung, ini kan lagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mata kepala manusia yang kasar ini, ia boleh menjadi alat kejadian melihat alam. Dia nampak belakangnya ada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan, Allah yang memperjalankan, Allah yang memperhayatkan, Allah yang menumbuhkan, Allah yang memperhidupkan, Allah yang memperdegupkan, mengalirkan darah. Segala-galanya adalah Allah. Kerana itu ulama mengatakan, barang siapa yang melihat segala sesuatu tetapi tidak nampak Allah di situ, maka pandangannya sia-sia. Kerana tidak ada sesuatu pun yang berpisah daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang bercakap ini adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mempergerakkan lidah saya. Adakah kalian menyangka bahawa dengan kekuatan saya yang saya ciptakan dapat bergerak lidah ini? Adakah kita menyangka degupan jantung yang sedang bergerak ini adalah kita yang kawal, dalam kawalan kita, dalam kontrol kita? Perbuatan siapa itu? Perbuatan kita atau perbuatan Allah? Adakah seseorang itu boleh menyangka bahawa dirinya boleh terpisah daripada perbuatan Allah? Dan perbuatan Allah pula tidak berpisah daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bagaimana seseorang itu apabila dia merenung pada dirinya, dia dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sampai kepada Allah. Apa maksud sampai kepada Allah? Maksud sampai bukan suatu destinasi yang berbentuk empirical dan juga fizikal, ukuran yang berbentuk meter, mililiter dan juga sentimeter untuk ditempuh untuk sampai kepada Allah. Tidak. Maksud seseorang salik yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang yang mulakan pembersihan hatinya, penyucian jiwanya, nafsunya, mujahadah terhadap nafsu syahwatnya, sehingga mata rohaninya celik, sehingga cahaya Allah terpancar kuat di dalam hatinya, sehingga hijab-hijab dan juga dinding-dinding yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan, ananiyah, keangkuhan diri, ujub, hairan dengan amalan dan juga kebolehannya, kecintaan kepada dunia, sanjungan dan juga pujian, apabila ia telah dibersihkan, demikian hijab-hijab akan terbuka, sehingga mata hati itu dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyaksikan itu yang dinamakan sebagai makam musyahadah. Dalam makam ihsan, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawapannya, di alam dunia ini kita boleh menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hati kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu masih belum sampai kepada tingkatan musyahadah, maka hendaklah kamu latih dengan makam muraqabah. Iaitu kamu hendaklah sentiasa merasakan diri kamu sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diawasi oleh Allah, dipandang oleh Allah. Ilmu Allah sentiasa bersama dengan kamu. Apa yang kamu lakukan, apa yang terlintas di dalam hati kamu, apa yang terlintas dalam fikiran kamu, apakah keluhan dan juga rintihan yang terdetik dalam jiwa kamu, segalanya berada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dekat dengan kamu. Setiap nadi kamu, setiap degupan jantung kamu, segalanya berada dalam ilmu Allah. Berapa kali jantung kita berdegup hari ini, ilmunya di sisi Allah. Dan berapa banyak degupan jantung untuk esok, juga ilmunya di sisi Allah. Dan berapa banyak sejak kita lahir, degupan jantung yang pernah berdegup, amaunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan berapa banyak amount degupan jantung kita selama kita hidup sehingga roh kita ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segalanya bersama dengan Allah ilmunya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak berpisah sedikit pun dengan makhluknya. Kita berada di sini dan di sana di jurang Mariana di Filipina. Satu jurang yang begitu dalam sekali lautan. Sebutir sahaja daripada pasir di dasar lautan jurang Mariana bergerak, ianya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutir pasir di jurang Mariana dan sebutir salji yang berada di atas gunung Everest bergerak dalam masa yang sama, kedua-duanya dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa rintik hujan yang sedang turun pada ketika ini dan berapa yang telah turun sejak Allah Ta'ala ciptakan dunia, ilmunya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa inni qarib, kata Allah, aku dekat dengan kamu, aku hampir dengan kamu. Ya Allah, bagaimana hampirmu ya Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir dengan kamu, lebih hampir daripada urat leher kamu dengan kamu. Allah lebih hampir daripada jugular vein kita. Segala apa yang terlintas sebenarnya di dalam pengetahuan Allah. Maka itu muraqabah, perasaan yang terpatri dalam hati kita. Allah sentiasa mengetahui keadaan diri kita, mengawasi kita, memantau kita. Seorang yang melatih sentiasa perkara tersebut dalam hatinya, daripada makam muraqabah itu yang menyebabkan dapat melonjakkan dia kepada makam musyahadah, sehingga mata hati tersebut dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbalik kepada alam roh, yang mana ketika itu kita berbentuk roh yang hanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, menyaksikan, berdialog, mendengar kalam Allah, alastu bi rabbikum, dan kita pun menjawab bala syahidina. Tidak ada syariat di sana, tidak ada solat di sana, tidak ada zakat di sana, tidak ada haji di sana. Kemudian bagaimana amanah yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada roh kita dapat diketahui sejauh mana kita benar dan juga jujur dalam pengakuan kita terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala ketika di alam arwah. Demikian kita diutus di alam dunia ini untuk diuji. Adakah kita benar-benar jujur dengan pengakuan kita terhadap ketuhanan Allah ketika di alam arwah? Di sini kita, Allah Ta'ala ciptakan kehidupan, kematian, dan di dalamnya ada kesenangan, kepayahan, kemudahan, dan juga kesenangan. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang berjawatan tinggi, ada yang berjawatan rendah, ada yang diutus sebagai seorang suami, ada yang diutus sebagai seorang isteri, ada yang diutus sebagai seorang bapa, ada yang diutus sebagai seorang ibu, ada yang diutus sebagai seorang anak, ada yang diutus sebagai orang yang awam, ada orang yang khusus. Masing-masing berada di dalam dewan examinationnya sendiri. Masing-masing di dalam tes daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita berada dalam ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, yang terbaik amalannya dan juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu kita berada di sini. Dahulu kita berada dalam arwah, kemudian berada dalam alam rahim ibu kita. Jika seseorang yang terlupa bahawa dia pernah berada dalam alam rahim ibunya, tidak bermakna dia tidak pernah berada dalam rahim ibunya. Jika ibunya mengatakan, kamu kenapa degil sangat? Kamu 9 bulan dalam perut aku. Jangan tipu, mak. Saya tak pernah ingat saya berada dalam perut mak. Maka lupanya dia berada dalam rahim ibunya tidak menyebabkan dia tidak pernah berada dalam rahim ibunya, walaupun dia terlupa. Demikian orang yang terlupa bahawa dia pernah berada di alam arwah dan pernah menyaksikan Allah mengambil perjanjian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermakna dia tidak pernah mengalami pengalaman tersebut. Bahkan Al-Quran telah dihantar kepada kita untuk ingatkan kita. Rasulullah diutus untuk ingatkan kita. Perjanjian. Selama mana kehidupan kita di atas dunia ini, kita masih berada di atas kontrak tersebut. Kita ada satu bentuk kontrak, perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita ada unfinished business dengan Allah SWT. Selagi nyawa di kandung badan, selagi nyawa tak tercabut daripada kerongkongan, selagi itu kita berada dalam perjanjian tersebut. Dan Allah Ta'ala kata, aku beli diri kamu dan harta kamu untuk mereka yang berjihad, untuk mereka yang menggunakannya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan aku gantikan dengan syurga. Maka setiap manusia berada dalam bisnesnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perjanjian itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Tiada seorang manusia yang menggunakan alasan kami terlupa tentang perjanjian yang diambil di alam arwah. Ianya unvalid reason. Ianya bukan suatu keuzuran kerana kita telah diingatkan. Juga tidak boleh seseorang menggunakan alasan takdir. Ya Allah, kenapa kau campakkan aku ke dalam neraka? Padahal takdirmu telah menulis bahawa aku ini ahli neraka. Kenapa engkau menghukum kepada aku ke atas sesuatu yang kau telah tetapkan dalam Lauh Mahfuz? Tidak ada manusia yang berani menggunakan alasan takdir. Jika seseorang di dunia ini menggunakan alasan-alasan tersebut, itu menunjukkan kejahilan dirinya. Jika seseorang itu terus-menerus berdosa dan terus menyungkurkan dirinya dalam maksiat dan lembah kemaksiatan, dengan mengatakan bahawa buat apa saya beramal kalau nama saya sudah tercatat di sana sebagai ahli api neraka Allah, maka tidak ada guna lagi saya beramal, sia-sia amalan saya. Itu adalah tindakan di atas kejahilan dirinya sendiri, kerana dia tidak tahu apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz. Selagi mana kita tidak mengetahui apa yang tertulis di sana, sama ada kita ahli syurga ataupun ahli neraka, kita tidak tahu yang termaktub itu kita ini ahli bahagia ataupun ahli kecelakaan di sisi Allah, maka selagi itu manusia perlu berusaha dan bermujahadah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus beramal dan beribadah dengan meletakkan harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penuh harap dengan Allah. Harap dan takut. Harap dan takut. Harap dan takut adalah dua kepak yang kita perlukan kepada kedua-duanya untuk terbang. Terbang ke mana? Ke makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk ujian tersebut Allah Ta'ala menghantar kita di atas dunia ini untuk melihat adakah kita mengotakkan perjanjian kita yang kita telah ambil ataupun tidak. Maka di situ syariat datang. Syariat itu datang apabila kita mempunyai jasmani seperti ini. Jasad. Kita mempunyai bola mata, kita mempunyai tangan, kita mempunyai kaki, kita mempunyai perut, kita mempunyai otak, kita mempunyai jantung, kita mempunyai mulut, kita mempunyai wajah, dahi, lutut dan segalanya. Maka syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita di alam dunia ini untuk melihat roh kamu yang merupakan hakikat diri kamu yang menunggang kenderaan selama mana kamu berada di atas dunia ini. Kenderaan kamu adalah jasad. Bagaimana roh kamu mengenalikan jasad kamu dalam mematuhi syariat untuk menundukkan diri kamu kepada Allah dengan beribadah, maka sejauh itu adalah pelaksanaan kamu di atas perjanjian tersebut. Kerana kalau tidak ada jasmani ini, tidak ada jasad, maka tidak perlu syariat. Hanya bentuk roh, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi oleh kerana kita berjasad, kita berjasmani, maka anggota badan mempunyai hak untuk kita sempurnakan dalam ibadah kita kepada Allah. Perjalanan syariat kita. Benar tempat yang dipandang oleh Allah adalah hati kita. Roh kita. Itu tempat jatuh pandangan Allah. Bagaimana seorang itu membersihkan hatinya, bagaimana tauhid akidahnya, ianya terletak pada roh perkara tersebut. Bagaimana pengenalannya, makrifahnya, kefahaman kepada asrar, rahsia-rahsia ilahi, cahaya-cahaya ilahi, pancaran nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ianya berkaitan dengan roh. Tetapi seseorang itu meninggalkan syariat selagi mana jasadnya sempurna, akalnya sempurna, maka dia masih belum melengkapkan lagi kehidupan agamanya. Kerana agama kita datang adalah berpakej
syariat dan juga hakikat, zahir dan juga batin. Jika seseorang meninggalkan amalan ibadah, saya tidak lagi solat, saya tidak lagi zakat kerana saya sudah mencapai kepada kesucian hati yang tinggi. Saya telah mencapai tauhid dan juga akidah yang sempurna. Saya kenal semua sifat-sifat Allah. Saya kenal semua nama-nama Allah. Saya sentiasa bersama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak perlukan lagi syariat. Syariat ini untuk budak-budak tadika yang baru nak kenal Allah. Diperlukan syariat untuk dia beribadah, untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya sudah sampai kepada satu makam, saya tak perlu lagi syariat. Dia sedang ditipu oleh iblis dan juga kuncu-kuncunya. Dia sedang ditipu helah oleh para syaitan untuk merosakkan dirinya. Baik, kita beri laluan kepada azan insya-Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melengkapkan agamanya dengan elemen syariat dan juga hakikat. Syariat adalah bentuk ibadah yang dilakukan secara zahir, secara luar oleh anggota badan zahir manusia. Apa yang kita lakukan ianya memberi kesan kepada hati kita. Ianya mempengaruh dan memberi impak kepada hati. Dan hati mempunyai kaitan rapat dengan roh kita. Sesuatu yang berbentuk seni, sesuatu yang berbentuk halus, berbentuk latifah, yang kita tidak dapat melihat dengan mata kasar kita, dan ianya berada dalam diri kita. Ianya bersama-sama dengan roh. Apakah elemen yang sentiasa terjalin dengan roh? Itu hati kita, nafsu kita dan juga akal kita. Akal, nafsu dan juga hati yang berbentuk seni, berbentuk halus, ianya berkait rapat dengan roh kita. Bermakna jika seseorang itu menyucikan hatinya, bermakna dia menyucikan roh pada hakikatnya. Seorang yang menyucikan akalnya daripada ideologi-ideologi yang batil, sehingga ia bersihkan dengan ketauhidan dan juga akidah yang benar, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sifat-sifatnya yang sahih, pada perbuatannya, pada nama-namanya, maka sebenarnya dia sedang menyucikan roh dirinya pada hakikatnya. Seorang yang menyucikan nafsunya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dituruti nafsu syahwat tersebut. Nafsu syahwat adalah sesuatu berbentuk fitrah, tapi seorang perlu mengetahui di mana batasan dia perlu pergi bersama dengan batas nafsu syahwat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang sebagai fitrah itu. Bila dia membersihkan nafsu syahwat tersebut, maka pada erti kata yang sebenarnya dia sedang menyucikan rohnya. Maka ianya berkait rapat. Dan setiap daripada elemen tersebut mempunyai vesselnya yang tersendiri, bekasnya tersendiri di dalam diri kita. Allah datangkan kita daripada alam yang tinggi, iaitu alam arwah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan insan dalam bentuk yang paling hebat, bentuk yang paling bagus, bentuk yang paling baik, iaitu ketika di alam arwah, bentuk dalam keadaan cahaya, semuanya kenal Allah. Summa raddadnahu fi asfali safilin. Summa raddadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan dia ke tempat yang rendah. Daripada roh, daripada alam yang tinggi masuk ke alam dunia dan diperbadankan dalam jasad kita ketika kita berumur 4 bulan dalam rahim ibu kita. Umur 4 bulan barulah roh kita mengenderai tunggangan ini. Maka jasad ini adalah kenderaan dan tunggangan bagi roh. Dan seluruh jasad kita adalah vessel untuk roh. Bekas untuk roh itu bersama dengannya, untuk menunggang ia. Nanti bahagian hati, vesselnya adalah jantung, tempat berdegupnya. Dan akal, vesselnya ataupun bekasnya adalah otak kita. Dan nafsu itu Nabi SAW mengatakan ianya di antara dua lambung yang berada di tengah. Itu adalah bahagian nafsu, vesselnya di situ. Maka bila Nabi SAW mengatakan bahawa ada segumpal daging yang dalam diri kamu, jika ianya baik, maka baiklah keseluruhannya. Jika ia buruk, buruklah keseluruhannya. Yang dimaksudkan di situ bukan jantung yang berdarah berdaging itu. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah
hati yang berbentuk latifah yang berada di dalamnya, yang berbentuk software di dalamnya. Ia hanya sebagai vessel, sebagai hardware. Seperti mana badan kita, anggota badan kita adalah hardware, dan software kita adalah roh yang mengenderai hardware ini. Maka otak kita adalah hardware dan softwarenya adalah akal kita. Jantung kita adalah hardware, softwarenya adalah hati kita. Yang kita nak bersihkan hati itu hati dalam, itu fuad, sir, rahsia dalam hati. Nabi SAW kata, seorang yang berzikir hatinya bercahaya, tidak berzikir hati tidak bercahaya, hatinya terang. Bukannya jantung tersebut. Kalau kita bedah hati orang kafir dan tengok hati orang Islam, warnanya sama. Bukan hati orang mukmin itu lebih terang daripada jantung orang kafir. Saya guna perkataan jantung kerana yang dimasukkan dalam hati al-qalbu itu di dalam bahasa Arab itu, di dalam bahasa kita bukan hati yang kita faham sebagai hati itu. Dalam bahasa Arab al-qalbu itu maksudnya jantung tu yang berdegup, itu maksudnya hati. Love, dalam bahasa English love, tempatnya itu di jantung, bukan di tempat hati yang macam limpa kan. Kalau kita sembelih lembu, kita hati yang gelap sikit kan, dia punya warna agak gelap. Hati ayam, macam mana hati ayam? Hati ayam itu bukan tempat degupan jantung. Kalau jantung ayam kita panggil apa tu? Dia ada nama dia untuk ayam. Walhasil, saya sebutkan jantung itu adalah vessel, tapi apabila kita menyebutkan penyucian hati, penyucian jiwa, penyucian nafsu, penyucian akal, dimasukkan sesuatu yang berbentuk seni, yang berbentuk software itu. Software itulah yang menjadi hakikat diri kita, yang berpindah daripada alam arwah dan masuk ke dalam hardware ketika umur 4 bulan dalam rahim ibu masuk. Kemudian lahir di atas dunia ini, maka bercantum roh dan juga jasad. Kerana itu syariat datang. Untuk kita berinteraksi, bagaimana untuk menggunakan tangan, bagaimana untuk menggunakan mata, bagaimana untuk menggunakan lidah, bagaimana untuk menggunakan akal, di mana dahi ini patut diletakkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan dan juga cara ibadah ditunjukkan kepada kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana untuk sujud, bagaimana untuk rukuk. Al-Quran jika diturunkan Allah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu bagaimana untuk solat. Kita tidak dapat panduan bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang membaca 30 juzuk Al-Quran, dia tidak dapat sembahyang walaupun 2 rakaat, walaupun 1 rakaat. Dia tidak tahu bagaimana untuk sujud, bagaimana untuk rukuk, bagaimana bacaannya, ada berapa kali sujud jika tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang seiring. Dan ketika jasad ini, hardware ini tiba masa dan juga ajalnya, maka software akan dicabut, roh akan dicabut. Kita akan keluar daripada kenderaan ini, daripada vessel ini. Vessel dan juga kenderaan ini akan berada dalam rumah kita, dan keluarga kita akan cepat-cepat untuk menyelesaikannya, untuk dikebumikan kembali daripada mana tempat asal kita, iaitu tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami ciptakan kamu, itu jasad ini, dan kepada tanah kamu akan dikembalikan, dan daripada tanah jasad itu akan timbul balik dan roh akan disamakan, akan disatukan semula. Maka ketika dikebumikan, yang berbentuk kenderaan, yang berbentuk hardware ini, ia boleh jadi habuan ulat. Ia akan dimamah dengan tanah. Ianya akan hancur. Adakah kita terus mati ketika itu? Apabila seluruh daging demaging kita telah hancur, lumat bersama, masuk dalam tanah. Ulat-ulat telah makan sehingga tulang-tulang kita juga telah hancur. Tengkorak juga hancur. Setelah ratusan tahun ianya hilang. Adakah kita hilang? Adakah kita juga hilang bersama dengan hilangnya jasad tersebut? Ada orang yang menggali kubur-kubur yang lama. Dia melihat semuanya sudah hancur, tulang juga hancur. Di tempat kami di Yaman, kerana cuaca yang panas,
tempat belajar. Selepas 80 tahun, maka kubur itu akan dikorek semula. Tidak ada apa yang tinggal. Dan mayat yang baru akan dimasukkan. Kenapa? Kerana kesempitan tanah, maka digunakan tempat itu sebagai kubur semula. Lepas 80 tahun, habis. Adakah kehidupan manusia habis bersama habisnya dan hancurnya daging tersebut? Tidak. Yang menjadi hakikat diri kita itu software kita, roh kita itu. Itu hakikat diri kita. Kita berada di alam yang lain. Alamnya alam barzakh. Tetap akan ditanya oleh munkar dan nakir. Jangan kita sangka begitu sempit tempatnya nanti akan hancur. Lepas 2 hari, 3 hari mata akan bengkak dan akan keluar nanah dan ulat akan keluar. Tidak. Kita berada di alam yang lain. Kita hanya berpindah alam. Kita tetap akan bertemu dengan munkar dan nakir. Jika seseorang amalan yang buruk, dia akan terima padahnya. Kerana yang merasa sakit ketika di dunia ini adalah roh kita sebenarnya. Jasad kita ini jika berdarah, yang merasa sakit itu adalah roh. Yang memandang ini dengan alat mata ataupun bola mata ini. Tetapi yang hakikat memandang adalah roh kita yang memandang. Yang mendengar ini di dunia ini kena hukumnya adalah hukum asbab. Maka kita gunakan asbab kerenang telinga untuk mendengar. Tetapi hakikatnya roh kita yang mendengar, roh yang datang daripada alam arwah. Segalanya direkodkan dalam roh. Apa yang didengar, apa yang dilakukan oleh anggota juga direkodkan dengan anggota badan. Roh apabila berada di alam yang lain, setelah ini di alam mahsyar, di alam barzakh, di alam perhisaban, kita akan ingat apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Bahkan setiap daripada anggota badan manusia adalah sebagai recorder. Segalanya akan bercakap. Tangan akan bercakap apa yang dilakukannya ketika di dunia. Kakinya akan bercakap dengan lidah yang fasih apa yang dilakukan oleh kakinya ketika di dunia. Hadis mengatakan yang mula-mula akan memberi penyaksian di akhirat kepada Allah adalah kedua celah pahanya, apa yang dilakukan di situ. Kemudian barulah anggota-anggota badan yang lain akan bercakap dengan lidah yang fasih di hadapan Allah apa yang dilakukan ketika di dunia dahulu. Maka seorang tidak boleh mengatakan saya sudah sampai hakikat di dunia ini, saya sudah sampai hakikat, saya sudah kenal Allah Ta'ala betul-betul dengan rata-rata, saya tak perlu lagi syariat, saya tak perlu lagi solat, saya perlu niat saja. Tidak lagi solat, haji pun tidak perlu. Dia cuma bayangkan dia berada di depan Kaabah, mengerjakan tawaf, sudah niat, sudah cukup. Kerana Allah pandang hanya niat, Allah pandang hanya hati. Maka dia tertipu dengan syaitan. Nabi SAW datang bersama zahir dan juga batin. Walaupun batin itu yang menjadi tempat utama, tetapi jangan sampai diabaikan sesuatu yang berbentuk zahir. Kerana ia datang berpakej di dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Syariat dan hakikat ianya seiring. Jika seorang mendakwa dirinya telah mencapai hakikat, tetapi mengabaikan syariat, maka dia terpesong daripada jalan kebenaran. Dia terpedaya. Dan dia telah lari daripada landasan agama yang sebenar. Seorang itu sudah sampai ke makam yang tinggi sekalipun, Sultanul Awliya, penghulu kepada seluruh wali-wali. Syariat tidak dilepaskan daripada dirinya sehingga dia menghembuskan nafas yang terakhir. Syariat adalah di dunia ini. Sebelum ini kita tidak perlu syariat, dan selepas daripada dunia kita tidak perlu syariat. Di alam barzakh nanti tidak ada lagi solat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji. Syariat itu diperlukan di sini. Di situ adalah tempat ujian kita. Tempat examination. Maka kita sempurnakan. Pencarian rezeki kita itu adalah ibadah. Jangan menyangka bahawa itu adalah hanya semata-mata perkara dunia, maka ia tidak perlu kepada agama di dalamnya. Tidak. Setiap 24 jam perlakuan kita, setiap hari, setiap detik, yang perlu dijadikan ibadah. Makan kita, minum kita, nikah kahwin kita, mencari nafkah kita. Hatta kita bermain bola di padang perlu jadikan ianya ibadah. Bagaimana jadikan ianya ibadah? Dengan masukkan niat-niat yang baik. Menjaga syariat di dalam melakukan perkara tersebut, tidak melakukan perkara yang haram, dan masukkan dengan niat yang baik. Saya minum ini supaya menambahkan ketaatan kepada Allah. Saya tidur dengan adab Rasulullah SAW dengan baca doa, baring di atas kanan ataupun terlentang, tidak di atas kiri. Kerana adab Rasulullah SAW melarang kita untuk berbaring di atas kiri badan. Melarang kita untuk minum dengan tangan kiri. Seorang minum dengan tangan kiri, maka ia tidak menjadi ibadah. Minum dengan tangan kanan, baca bismillah, maka ia menjadi ibadah.
walaupun satu berbentuk harus. Maka seluruh perbuatan yang berbentuk harus perlu ditransformkan dalam bentuk ibadah. Kerana itu kita diciptakan untuk ibadah. Kerana ibadah bukan hanya terhad pada solat, pada puasa, pada haji, pada solat jenazah, ketika tahlil, talqin, bukan. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pertaniannya, dalam ekonominya, dalam perdagangannya, dalam kehidupan bersosialnya, dalam kemasyarakatannya, dalam pekerjaan yang penuh dengan birokrasi, walaupun bosnya seorang kafir, dia ada hak-hak untuk ditunaikan di situ. Di situ letaknya syariat. Syariat bukan hanya pada ibadah yang asas, tapi bagaimana kita dengan majikan kita, bagaimana dengan orang bawahan kita, dengan guru kita, dengan anak murid kita, bagaimana hubungan kita dengan haiwan, bagaimana hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana hubungan kita dengan alam, dengan atmosfera. Semuanya ada hak. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada suatu hubungan yang patut kita tunaikan, yang berbentuk vertikal dan juga horizontal. Ketahuilah bahawasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala pada segala suruhan, larangan, perkataan dan perbuatan. Maka segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat. Baik, kemudian kita bacakan teks tadi, bahawa ibadah dan juga syariat itu ialah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengikut kehendak kita. Allah Taala kata puasa pada bulan Ramadan, maka puasa di situ menjadi syariat, menjadi ibadah. Dan apabila sesuatu itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di situ adalah syariat. Jika seorang saya mengatakan saya nak tambah takarub kepada Allah, ingin dekatkan diri kepada Allah, maka saya nak juga puasa pada hari-hari tasyrik. Maka hari tasyrik dia berpuasa, walaupun pada zahir dia nampak ibadah, tapi pada erti kata yang sebenarnya dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin takarub kepada Allah, jadi pada satu hari raya Aidilfitri saya tak nak sambut raya, saya ingin berpuasa. Pada zahirnya ianya adalah ibadah, tetapi erti kata yang sebenarnya di sisi Allah, dia sedang bermaksiat kepada Allah. Syariat, apa yang Allah Ta'ala kata do, kita buat. Apa yang Allah Ta'ala kata don't, maka jangan buat. Seorang yang hendak solat dalam keadaan dia berhadas besar, dia mempunyai haid, nifas, dia kata saya nak takarub kepada Allah juga, saya nak baca Quran, saya nak pegang Quran, saya ambil berkat Quran, maka itu tidak menjadi ibadah. Dia sedang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingin ibadah, dia ingin solat, dia ingin tawaf dalam keadaan dia haid dan juga nifas. Pada zahir nampak ibadah, pada hakikatnya ia bukan ibadah. Ia derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syariat itu apa yang Allah nak, bukan apa yang kita nak. Wahai anakku yang tercinta, sayugianya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak, kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan aturan syarak ialah sia-sia sahaja. Dan sayugia bagimu bahawa engkau tidak tertipu dengan telatah dan keterlanjuran perkataan ahli tasawuf, kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsu, dan memotongnya dengan pedang riadah, yakni latihan, bukan dengan telatah dan ucapan-ucapan yang direka-rekakan sahaja. Ahli tasawuf yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali di sini adalah mereka yang dalam keadaan mabuk percintaannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kala keluar syatahat. Dalam istilah tasawuf dinamakan sebagai syatahat, iaitu telatah-telatah orang yang ahli tasawuf yang telah mencapai kepada satu makam kerana terlalu mesranya dan intimnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kemabukan cinta tersebut kadang-kadang keluar perkataan yang pada segi zahirnya adalah sesuatu yang menyalahi syarak. Maka jika seseorang yang dalam permulaan melihat kepada orang yang sudah makam tinggi dengan perkataan-perkataan yang tinggi, yang hebat, maka seseorang itu jika ianya terpengaruh, maka boleh jadi ianya tertunda, tertangguh dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana untuk mencapai kepada satu makam yang tinggi, seorang itu perlu bermujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seorang yang dalam keadaan telatah itu, dia masih dalam proses penyempurnaan. Kerana itu keluar telatah-telatah, ataupun seperti seorang di dunia ini, kadang-kadang kalau kita picit dia sikit, kita pucut, kemudian keluar perkataan-perkataan yang kita panggil melatah, kan? Melatah. Seorang yang dalam keadaan rindu, terlalu rindu kepada anaknya, kadang-kadang keluar perkataan-perkataan. Manusia itu dia ada hal, ada ahwal, ada keadaannya sendiri.
Kalau begitu keadaan seorang itu dengan manusia boleh begitu, bagaimana seorang itu dalam keadaan ekstasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kadang sesuatu itu berbentuk daripada zahir berbentuk menyalahi syarak perkataannya itu. Kerana itu ulama tasawuf mengatakan bahawa perkataan-perkataan orang yang syatahat, orang yang melatah perlu ditakwil. Seperti mana kalam-kalam ahli tafsir, ahli fuqaha juga perlu ditakwil kadang-kadang. Begitu juga beri ruang kepada ulama-ulama tasawuf yang sampai kepada satu makam yang kadang-kadang timbul perkataan melatah daripadanya. Kerana jalan yang sebenar adalah dengan mujahadah. Dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Kerana itu seseorang itu baru nak mula perjalanan tapi dia mengambil perkataan-perkataan orang yang sudah mengambil dalam keadaan yang tinggi, tapi sebenarnya hatinya lalai. Dia baru bermula perjalanan tetapi dia ingin bercakap seperti orang yang sudah mencapai kepada makam tersebut. Maka itu adalah tanda kecelakaan seseorang kerana merasa dirinya telah sampai, merasa dirinya sudah wali, merasa dirinya sudah tergolong daripada makam-makam yang tinggi, padahal dia baru mula. Banyak lagi rintangan-rintangan mujahadah, latihan yang dia perlu jalan. Dan apabila engkau tidak melawan nafsumu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Cahaya makrifat itu akan hidup bila seorang itu bersama dengan syariat. Dengan syariat itu dia mencapai hakikat. Apakah hakikat? Iaitu dia melihat dan juga memahami hakikat yang diciptakan oleh Allah SWT. Mengapa dia diciptakan oleh Allah SWT? Dia mengenal hakikat ketuhanan, dia mengenal hakikat kenabian, dia mengenal hakikat agama Islam, mengenal hakikat malaikat. Dia mengenal, dia mula alam gaib dibukakan dan dia mula kenal bagaimana dia berinteraksi dengan Allah, bagaimana dia berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan demikian, seorang yang terbuka dengan cahaya makrifat, maka sepenuhnya akan dipenuhi dengan rahmah dan juga kasih sayang. Hatinya penuh dengan rahmah dan juga kasih sayang. Segala yang dipandang dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Seorang yang hatinya yang hidup dengan cahaya makrifat, mustahil dia mencela kepada orang lain. Mustahil dia tidak membantu kepada orang lain. Mustahil dia mentohmah kepada orang lain. Memandang manusia lain dengan pandangan negatif. Memandang orang lain lebih hina daripada dirinya. Seorang yang hidup dengan cahaya makrifat dalam hatinya, memandang dirinya yang paling hina daripada sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang paling rendah sekali. Walaupun sebesar mana pun ilmu yang dia ada, setinggi mana makamnya, kelazatan yang dirasakan dalam berzikirnya, dalam solatnya kepada Allah, tetapi dia masih merasakan dirinya yang paling rendah, paling rendah mutu solatnya. Dia tidak menggolongkan dirinya sebagai kalangan orang yang ikhlas, tidak menggolongkan dirinya sebagai kalangan orang yang bagus, orang yang tawaduk. Kerana ciri-ciri kesempurnaan itu yang mengakuinya adalah Allah, bukan kita mengakui untuk diri kita. Kerana itu seorang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana seseorang itu dikira sebagai orang yang jahat, orang yang buruk? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia menyangka dirinya itu adalah orang yang baik, orang yang bagus. Selagi mana seseorang itu merasa dirinya terbaik, dirinya yang paling best, dirinya yang paling bagus berbanding dengan orang lain, sebenarnya dia masih terperangkap dalam sifat ananiah, sifat keakuan di dirinya. Dia masih jahat, dia masih buruk lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita adalah hamba dan tuntutan kita diciptakan sebagai hamba adalah hati yang penuh dengan kerendahan, hati yang penuh dengan kehinaan, hati yang tidak melihat bahawa diri kita adalah lebih afdal daripada orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan hakikat sifat-sifat yang mulia itu kepada kita dan menyingkap kepada kita rahsia hakikat nama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita berakhlak dan juga bertindak sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita dengan penuh kasih sayang, penuh keampunan, penuh kemaafan, dan menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penzahir kepada sifatnya yang paling dominan, iaitu rahmatan lil alamin. Itu kerahmatan untuk seluruh alam semesta.
Semoga Allah membersihkan segala penyakit hati yang berada dalam jiwa kita, sehingga dinding-dinding dan hijabnya terbuka, sehingga mata hati kita menyaksikan semula keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah penuhi hati kita dengan kehebatannya, dengan keindahan, kecantikannya, dengan kesempurnaannya, sehingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati itu qalbun salim, hati yang sejahtera daripada segala macam penyakit, daripada segala macam kotoran dan juga kecemaran, daripada segala macam virus yang menyingkap kepada software tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu zarah daripada sifat takabur kamu kembali di akhirat diharamkan kepada kamu untuk masuk ke dalam syurga. Walaupun satu zarah daripada sifat takabur, ulama mengatakan ia perlu disucikan dan tidak api neraka Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada sifat takabur insyaAllah, dan bersihkan daripada sifat riak, ujub dan segala macam penyakit hati yang menggelapkan dan juga mengeraskan hati kita. Semoga Allah Ta'ala melembutkan hati kita dan juga anak-anak kita, supaya mereka semua tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.